Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Marilah kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa ta'ala kita dapat sambung lagi pengajian kita. Pada malam ni insya-Allah kita akan teruskan babul la yazni zani wa huwa mu'minun. Di situ bab ini berkaitan dengan yang berzina tu dia tidak akan melakukan perbuatan zina tu dalam keadaan dia tu mukmin yang sempurna iman. Jadi hadis ni Imam Nawawi kata ada maksud dia ikhtilaf di sisi ulama, dan pendapat yang paling sahih yang mana muhakkikin ambil maksudnya orang mukmin yang dalam keadaan sempurna iman, orang itu tidak akan melakukan perbuatan zina itu. Begitu juga wala yasriqu sariqu wa huwa mu'minun, pencuri tidak akan curi, tidak akan jadi curi dalam keadaan dia tu mukmin yang sempurna iman. Jadi kalaulah ambil maksud mengikut muhaddisin lain, ada setengah khilaf di sini. Maksud mereka orang mukmin dia tidak akan melakukan pencurian. Jadi di sini kalaulah orang itu melakukan zina ataupun curi, jadi setengah kata dia tu tidak mukmin, maksudnya tidak sempurna iman bagi mukmin tu. Walakinna taubata ma'rudatun, dan akan tetapi taubat itu sentiasa dikemukakan. Maksudnya taubat sentiasa boleh bila orang itu taubat setelah dia melakukan perbuatan-perbuatan haram tu, taballahu alaihi, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menerima taubat dia. Wa fil babi an ibn Abbas wa Aisyah wa Abdullah ibn Abi Aufa, semakna dengan hadis bab ni masih ada lagi riwayat daripada Abdullah bin Abbas, Aisyah, Abdullah bin Abi Aufa. Hadis Abi Hurairah hadithun hasanun gharibun sahihun min hadzal wajhi. Wa qad ruwiya an Abi Hurairah 'an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza zana al-'abdu kharaja minhu al-iman. Riwayat daripada Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila hamba berzina, iman dah keluar daripada hamba tu. Jadi itulah maksud tadi la yazni zani wa huwa mu'minun, yang zina tidak akan melakukan zina dalam keadaan dia tu mukmin yang sempurna iman. Sebab bila berlaku zina, iman dah keluar. Maksudnya fakana fawqa ra'sihi kalzullati, iman dah keluar, maksudnya iman itu ada di atas kepalanya zani itu seperti bayang. Fa idza kharaja min zalikal amali ada ilaihi al-iman, maka apabila zani itu keluar daripada perbuatan zina itu, maknanya bila dah dia berhenti, dah selesai
daripada melakukan perbuatan zina tu, ada ilaihil iman. Iman itu kembali masuk kepadanya. Jadi bukan kata yang melakukan zina iman tu dah keluar daripada dia, ada di atas dia seperti bayang, tak masuk balik dah. Iman dia tu tidak macam tu. Bila dia dah berhenti, dah selesai daripada perbuatan zina tu, iman tu masuk balik. Wa ruwiya an Abi Ja'far Muhammad ibn Ali annahu qala fi hadha khurujun 'anil iman ila al-islam. Diriwayatkan daripada Abi Ja'far Muhammad bin Ali bahawa dia kata pada hadis ini menyatakan keluar daripada iman kepada Islam. Maksudnya ketika dia melakukan zina, iman dah keluar, ada atas kepala dia seperti bayang. Ketika tu dia tu masih dianggap masih lagi dia tu Islam. Maksudnya iman dah keluar, tidak mukmin, tidak muslim dah, tidak macam tu. Maksudnya apabila iman tu dah keluar, Islam masih baki lagi dengan orang tu. Jadi dah keluar iman yang sebut dalam hadis tadi, ada ilai palama faiza idza zanal abdu kharaja minhul iman. Dah keluar iman. Maksudnya iman di sini kamalul iman, kesempurnaan iman tu dah keluar. Maknanya ketika dia sanggup melakukan zina tu, kesempurnaan iman tu dah keluar. Kalaulah tak keluar kesempurnaan iman tu, maknanya masih dalam keadaan sempurna iman tu, dia tidak akan melakukan perbuatan zina tu. Jadi maksudnya iman yang dah keluar, maksud kata di sini ni maknanya kesempurnaan iman dah keluar. Bukan aslul iman tu dah keluar, tidak. Bukan jadi kosong langsung, tidak ada iman, dah iman dah keluar, tidak. Maknanya yang keluar maksud iman di sini kamalul iman, bukan aslul iman. Wa qad ruwiya min ghairi wajhin, ay min ghairi tariqin wahidin, bal min tariqin adidah. Diriwayatkan bukan satu tarik, bermakna beberapa tarik daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala fi zina was sariqati. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda berkenaan dengan zina dan curi, yaitu man asaba min zalika syai'an fa uqima alaihi al-hadd fa huwa kafaratu dhanbihi. Sesiapa terkena sesuatu daripada itu, daripada zina dan sariqah itu, maka dijalankan ke atasnya had, denda, maka ia adalah kafaratu zambihi, had tu denda dah kenakan penzina, pencuri itu kira penghapus dosa dia. Wa man asaba min zalika syai'an fasatarahu Allahu alaihi fahuwa ila Allah ta'ala. Dan barang siapa mengenal daripada itu, maksudnya melakukan zina ataupun curi, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala sembunyikan dosa dia tu ke atasnya. Maksudnya orang tu zina, curi, tapi orang lain tidak tahu, nak iqamatul hadd dengan dia tidak jadi. Kalau begitu, fahuwa ilallah, maka ia adalah serah kepada Allah. Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala nak azab dia di akhirat nanti ataupun
Allah Subhanahu wa ta'ala nak ampun dosa dia, itu serah kepada Allah. In sya'a azabahu yaumal qiyamati wa in sya'a ghafara lahu. Jika Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki azabkan dia pada hari kiamat, dan jika Allah menghendaki ampun dia. Rawa zalika Ali bin Abi Talib. Riwayat itu diriwayat oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib dan juga Ubadah bin Samit dan juga Khuzaimah bin Thabit. 3 orang sahabat ni riwayat hadis yang kita dah baca ni anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Abu Ubaidah bin Abi Safari Ahmad bin Abdullah al-Hamdani قال أخبرنا الحجاج بن محمد بن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق الهمداني عن أبي جحيفة عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصاب أحدا فعجلت عقوبته في الدنيا فالله أعدل من أن yunabbi ala abdihil uqubata fil akhirati. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa mengenal berlaku haddan, maksudnya berlaku dosa yang mewajibkan had, hudud, fa'ujjilat uqubatuhu, kemudian disegerakan pembalasannya di dunia lagi, fallahu a'dalu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala lebih adil, min ay yusanni ala abdihil uqubata fil akhirati, daripada mengulangi, ay yusanniya ay yukarrira, daripada mengulangi uqubah, siksaan di akhirat nanti di atas hamba dia. Wa man asaba haddan fasatarahu Allahu alaihi wa afa anhu, dan sesiapa terkena hudud, maknanya dia dah melakukan dosa yang mewajibkan had, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala lindungi dia, maknanya orang tidak tahu dia melakukan dosa tu, wa'afa anhu, dan seterusnya Allah Subhanahu wa ta'ala ampunkan dia, maafkan dia. Fallahu akramu min an ya'uda fi syai'in qad afa anhu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala lebih mulia daripada mengulangi sesuatu yang mana dia dah pun ampunkan daripada orang tu. Hadza haditsun hasanun gharibun wa hadza qaulu ahli ilmi la na'lamu ahadan kaffara ahadan bizina was-sariqati wa syurbil khamri. Dan ini merupakan pendapat daripada ulama yang kami tidak tahu seseorang pun yang mengkufurkan kepada seseorang dengan perbuatan zina, curi dan juga minum arak tu, maksudnya dengan melakukan dosa-dosa besar tu, kami tidak tahu seorang pun daripada ulama mengkafirkan mereka tu. Jadi itu dosa besar, dia akan ada pada tahap dosa besar situ. Jadi dengan sebab orang tu melakukan dosa besar, nak hukum dia ni kufur, kafir, tak boleh. Babu ma jaa al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Bab datang menceritakan berkenaan dengan orang Islam sebenar, ialah orang yang mana kaum muslimun selamat daripada lidahnya dan daripada tangannya.
Jadi man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, terjematul bab ni memang matan hadis. Ini satu cara Imam Tirmizi, memang begitu. Kalau boleh terjematul bab dia akan bawa dengan matan hadis tu. Kalau tak dapat hadis tu panjang ke, dia tak dapat ambil mana-mana perkataan kalam hadis tu, jadikan terjematul bab. Ketika tu barulah dia akan buat dengan bahasa dia, kalam dia sendiri. Haddatsana Qutaibah قال أخبرنا الليث عن ابن عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Riwayat daripada Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam hakiki, al-muslim ay al-muslimul hakiki, man salimal muslimun, begitu, ataupun al-muslimu maksudnya al-muslimul kamilu, muslim yang sempurna. Muslim sebenar ialah orang yang mana kaum muslimin selamat daripada gangguan lidahnya dan daripada tangannya. Jadi melalui lidah ni dia boleh menyusahkan kaum muslimin yang lain, melalui mengumpat, caci maki dan lain-lain. Banyak cara daripada mulut ni boleh menyakitkan kaum muslimin yang lain, dan begitu juga dengan cara memukul, membunuh dan sebagainya kepada kaum muslimin yang lain. Kalaulah seseorang muslim jaga lidah dia, tidak bawa cara-cara yang boleh menyakitkan kaum muslimin yang lain, dan tangan dia pun tidak ganggu kepada kaum muslimin yang lain. Orang muslim yang bersifat sedemikian itulah dikatakan muslim sunnah, muslim hakiki, muslim yang sempurna keislaman dia. Jadi dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita tengok dalam jumlah tu, ayat tu, lidah didulukan sebelum tangan. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dulukan lisan daripada kalimah yad. Itu ada sebab di situ. Sebabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dulukan lisan ni. Lisan ni mudah banyak menyakitkan orang Islam yang lain berbanding dengan tangan. Nak caci, nak maki, nak kata bodoh sama orang, nak mengumpat dan lain-lain. Nak gerak lidah ni lebih mudah daripada nak gerak tangan, nak pukul orang, nak bunuh orang. Jadi daripada situ, dengan mendahulukan lisan sebelum yad tu, daripada situ Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi peringatan kepada umat dia supaya lebih jaga lidah daripada tangan. Lidah ni mudah menyakitkan kaum muslimin yang lain berbanding dengan tangan tu. Wal mu'minu man aminahu an-nasu ala dima'ihim wa amwalihim. Wal mu'minu ay wal mu'minul kamilu. Mukmin yang sempurna ialah orang yang mana orang ramai terasa aman, sejahtera daripadanya ke atas darah mereka. Darah mereka maksudnya nyawa mereka dan harta benda mereka. Jadi mukmin yang sempurna ni dia tidak bunuh orang, tidak curi, tidak rampas, tidak rompak harta orang. Itulah mukmin yang sempurna. Wa yurwa 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam,
annahu su'ila ayyul muslimina afdalu. Diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu disoal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, soalannya ayyul muslimina afdalu. Afdalu ay aksaru sawaban indallah, banyak pahala di sisi Allah, itu maksud afdal. Yang mana satu orang Islam di kalangan kaum muslimin dianggap afdal, yang peroleh banyak pahala di sisi Allah. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab kata, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Haddatsana bidzalika Ibrahim bin Sa'id al-Jauhari qala akhbarana Abu Usamah an Buraid bin Abdullah bin Abi Burdah an jaddihi Abi Burdah عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي المسلمين أفضل قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. Sama hadis tadi, sanad lain. هذا حديث صحيح غريب من حديث أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الباب عن جابر وأبي موسى وعبد الله بن عمرو وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. Hadis Abu Hurairah, mula-mula baca hadis bab pertama tu juga kiranya hasan lagi sahih. Babu ma jaa anna al-islam bada'a ghariban wa sayaudu ghariban. Bab datang berkenaan dengan Islam bermula dalam keadaan asing, gharib, maknanya orang asing, dan akan kembali nanti dalam keadaan asing begitu. Maksudnya pada mula-mula Nabi sallallahu alaihi wasallam dakwah perkenalkan Islam, ketika itu Islam sebagai satu asing, keasingan bagi kaum bangsa Arab. Ketika itu mereka tidak kenal Islam, jadi asing. Dan hampir kiamat ni akan kembali jadi begitu. Haddatsana Abu Quraib qala akhbarana قال أخبرنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal Islam bada'a ghariban, sesungguhnya agama Islam bermula dalam keadaan asing, maknanya daripada seorang perseorangan mula Islam tu kemudian barulah sebar. Wa sayaudu ghariban kama bada'a, dan akan kembali nanti sebagai asing, yang asing seperti mana bermula pada peringkat awal, seperti mana tidak ada orang kenal Islam, mula dengan seorang keseorangan, jadi keadaan seperti itu akan kembali. Fatuba lil ghurabai, maka alangkah baiknya bagi ghuraba. Ghuraba maksudnya kaum muslimin yang wujud pada awal zaman Islam, seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Ali, Bilal radhiyallahu ta'ala anhu, seperti mana mereka
pada peringkat awal Islam, mereka lah seorang keseorangan masuk dalam Islam, dan juga akhir daripada kaum muslimin yang hampir nak kiamat ni akan ada kaum muslimin dalam keadaan pelbagai menghadapi kesusahan, mereka sabar. Jadi maksud ghuraba di sini mengikut setengah muhaddisin kaum muhajirin yang mula-mula masuk Islam tu dan mereka hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Merekalah yang mengislahkan kemusnahan yang berlaku di kalangan orang ramai melalui amalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ghuraba, fatuba lil ghuraba, alangkah baiknya ghuraba itu, ghuraba maksudnya kaum muslimin yang wujud pada awal zaman Islam dan juga pada akhir Islam hampir kiamat. Jadi Hafiz Imam Ibn Rajab Hambali dia tulis satu risalah syarah hadis satu ni ya. Nama risalahnya Kashful Kurbah fi wasfi hali ahlil ghurbah. Ada dah cetak di Mesir. Satu hadis syarah jadi satu risalah. Kashful Kurbah fi wasfi hali ahlil ghurbah. وفي الباب عن سعد وابن عمر وجابر وأنس وعبد الله بن عمرو. Semakna dengan hadis bab ini, masih ada lagi hadis lain datang riwayat daripada Sa'ad bin Abi Waqqas, daripada Abdullah bin Umar, Jabir bin Abdullah dan Anas bin Malik, Abdullah bin Amr bin al-As. Mereka juga riwayat hadis makna dengan hadis bab ni. Hadha hadithun hasanun gharibun sahihun min hadis Ibn Mas'ud. Hadis Abdullah bin Mas'ud ni dikira hasan lagi, gharib lagi, sahih. Wa innama na'rifuhu min hadis Hafs bin Ghiyas anil A'mash wa Abul Ahwas. Riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud dalam sanad tu, dia tu nama dia Auf bin Malik bin Naslah al-Jushami. Tafarrada bihi Hafsun. Hafs bin Ghiyas ni dia menjadi tunggal seorang diri riwayat hadis ni. Tafarrud daripada Hafs. Haddatsana Abdullah bin Abdurrahman akhbarana Ismail bin Abi Uwais qala haddatsani Katsir bin Abdullah bin Amr bin Auf bin Zaid bin Milhata an abihi an jaddihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna ad-dina la ya'rizu ila al-Hijaz. La ya'rizu ay la yajma'u, la yajtami'u. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya agama itu akan himpun semula ilal Hijazi
ke bumi Hijaz. Itu Mekah, Madinah, situ. Kama ta'rizul hayyatu ila juhriha, seperti mana ular masuk kembali ke dalam lubangnya, ular keluar daripada lubang dia, pergilah mana-mana pun, akhirnya last sekali dia akan masuk balik dalam lubang dia. Begitu juga Islam dah mula keluar daripada bumi Hijaz tu, akhirnya akan kembali masuk ke bumi Hijaz. Wala ya'qilanna ad-dinu fil Hijazi. La ya'qilanna ay la ya'tasimanna, tentunya agama itu akan dipelihara di Hijaz. Mi'qalal urwiyati min ra'sil jabali. Miqal maksudnya tempat lindung. Urwiyah maksudnya al-ma'zul hubla, kambing, binatang kambing mengandung. Dia akan dapat dipelihara dari kemuncak bukit. Maknanya kambing tu bila ada di kemuncak bukit, rasa selamat, dipelihara dia daripada gangguan makhluk lain, daripada banjir dan sebagainya, akan dipelihara. Jadi begitu juga agama akan dipelihara di Hijaz. Inna ad-dina bada'a ghariban wa yarji'u ghariban fatuba lil ghuraba'i alladhina yuslihuna ma afsada an-nasu min ba'di min sunnati. Agama mula dalam keadaan asing, kembali sama juga keadaan tu, maka alangkah baiknya bagi ghuraba, orang-orang asing yang mengislahkan, membetulkan keadaan-keadaan orang ramai yang dah pun merosak setelah wafatnya aku melalui amalan sunnah aku. Jadi orang-orang alim ulama usahakan islah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui amalan-amalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu dianggap tuba, maknanya orang-orang yang baik, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri sebut alangkah baiknya mereka ghuraba yang usaha mengislahkan kerosakan orang ramai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah SAW wafat tu, usahanya mereka melalui sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Babun fi alamatil munafiqin, tanda munafik. Haddatsana Abu Hafsin Amr ibn Ali qala akhbarana Yahya ibn Muhammad ibn Qais عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث. Riwayat daripada Abu Hurairah, beliau kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiqi thalathun, tanda munafik ada tiga. Idza haddatha kadzaba, apabila bertutur kata dia cakap bohong, bila cakap bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, dan apabila berjanji akhlafa, mungkir janji.
wa idza atumina khana, dan apabila diberi amanah biasanya dia khianah. Itu 3 sifat, 3 tanda munafik. Tapi kita tak boleh bila kita nampak seseorang Muslim cakap bohong, kita pun kata dia ni dah ada tanda munafik, munafik dah. Tak boleh. Kita nak kata begitu selalu, sebab uslub hadis yang Rasulullah SAW bersabda di sini, iza haddatha, iza apabila masuk di atas fi'il madhi mengikut kaedahnya ada makna istimrari, makna berterusan. Jadi maksudnya kalau seseorang dah jadi tabiat terus menerus dia tu bohong, itu tanda munafik. Munafik memang begitu. Kalau orang Muslim dia okey, baik, jarang-jarang ada dia bohong ke apa, itu tidak masuk dalam maksud hadis ni, dan tidak boleh kata dia ni dah ada tanda munafik. Munafiklah, apalah kau ni munafiklah, bohong ni tanda munafik. Jangan kita baca hadis ni pula. Jadi kalau macam tu tidak dikira orang itu dah ada tanda munafik. Maknanya orang dah jadi tabiat terus menerus cakap apa pun dia suka bohong. Itu tanda munafik. Munafik memang begitu. Begitu juga mungkin janji, khianah. Kalau berlaku jarang-jarang daripada kaum muslimin, orang Islam, kita tak boleh judge kata dia ni dah jadi munafik. Jangan cepat hukum dengan orang. Hadza hadithun hasanun gharibun min hadithil Ala'i wa qad ruwiya min ghairi wajhin an Abi Hurairah 'an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa fil bab 'an Abdullah ibn Mas'ud wa Anas wa Jabir. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه أي نحو الحديث المتقدم أو بمعناه, semana dengan hadis tadi bagi sanad ni. Wa Abu Suhail, Abu Suhail bin Malik, riwayat daripada ayah dia Malik tu Malik bin Anas. Malik tu Abu Suhail huwa ammu Malik ibn Anas, bawah ni ada. Jadi ayah Abu Suhail Malik ni riwayat daripada Abu Hurairah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Abu Suhailin huwa ammu Malik ibn Anas. Sebenarnya Abu Suhail ni dialah pak saudara Malik bin Anas, dan nama dia Nafi' bin Malik bin Abi Amir al-Khawlani al-Asbahi. Haddatsana Mahmud bin Ghailana qala akhbarana Ubaidullah bin Musa an Sufyan an al-A'mash an Abdullah bin Murrata an Masruq an Abdullah bin Amr an an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala arba'un man kunna fihi kana munafiqan. Tanda munafik berdasarkan hadis ni 4. Tadi 3 itu tidak menjadi masalah. Wa in kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaqi hatta yada'aha, yada'a ay taraka, yatrukaha, hatta yatrukaha. Jika ada salah satu khaslah, adat kebiasaan daripada 4 khaslat itu, daripada munafik, daripada nifak itu, dia akan jadi, akan dikira dah ada tanda munafik hatta yada'aha, sehingga
dia meninggalkan khaslah itu. Pertama, man iza haddatha kadzaba wa iza wa'ada akhlafa wa iza khasama fajara. Tambahan ini, bila bertengkar, berlaku perbalahan, fajara, dia melakukan perkara yang bercanggah dengan kebenaran. Fajara, mungkin dia caci maki gitu. Wa iza ahada ghadara, bila janji ghadar, mungkir janji. Hadza haditsun hasanun sahihun. Wa innama ma'na hadza inda ahli ilmi nifaqul amali. Dan hanya maksud ini di sisi ulama nifaq amal, bukan nifaq fil aqidah. Nifaq ada dua, nifaq fil aqidah, yang kedua nifaq fil amal. Jadi maksud kata ni amalan-amalan tadi, cakap bohong apa semua ni, 3-4 perkara ni kira nifaq fil amal, nifaq dalam amal, bukan nifaq dalam akidah. Jadi nifaq fil akidah ni ada hanya pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu tidak ada lagi. Sekarang ni kalau tidak Islam, kafir, begitu. Tidak kata tidak Islam, tidak kafir, dia ni munafik, menyamar jadi Islam, Muslim, tak boleh hukum dah sekarang ni. Jadi yang sebut tanda-tanda tadi dalam amalan, bukan dalam bab akidah. Wa innama kana nifaqut takdzibi ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hanya ada nifaq takdzib, maksudnya nifaq akidah ni hanya ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hakadha ruwiya 'anil Hasan al-Basri syai'un min hadha. Hasan Basri lah riwayat begini. Haddatsana al-Hasan ibn Ali al-Khallal قال أخبرنا عبد الله بن نمير عن الأعمش عن عبد الله بن مرة بهذا الإسناد نحوه وهذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا أبو عامر قال أخبرنا إبراهيم بن الطحمان عن علي بن عبد الأعلى عن أبي النعمان عن أبي وقاص عن زيد بن أرقم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وعد الرجل وينوي أن يفي به فلم يفي به فلا جناح عليه. Riwayat daripada Zaid bin Arqam, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang berjanji dan memang dia ada niat, dia akan sempurnakan dengan janji itu, kemudian dia tidak dapat sempurnakan janji dia. Kalau begitu, tidak ada dosa atas dia. Memang dia dah ada niat dah, masa dia janji itu dia akan sempurnakan janji dia. Maknanya bukan ada niat dia nak bohong apa di situ. Kalau dah berlaku begitu, itu tidak dikira dosa, tidak akan kata dia ni dah ada tanda munafik dan sebagainya, tidak akan kata begitu. Hadza haditsun gharibun wa laysa isnaduhu bil qawiyyi ay dhaifun. Sanadnya tidak kuat, maksudnya dhaif. Ali ibn Abdul A'la siqatun. Dalam sanad itu ada Ali bin Abdul A'la yang riwayat daripada bin Nu'man tu, dia tu memang siqah. Yang kata sanad tidak kuat ni punca daripada Abu Nu'man. Abu Nu'man ni rawi majhul. Abu Nu'man yang riwayat daripada Abi Waqqas tu, dia tu rawi majhul. Abu Waqqas juga majhul.
dua orang rawi majhul ada, sebab tu tidak, sanad tidak kuat, jadi dhaif. Baik, sekarang ini dulu. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.